Okay, so sekarang my turn sharing ah. Okay, I punya sharing sangat senang. Okay, 3 perasaan ah. Hari ini sangat excited, sangat happy dan sangat optimistic. So I bersyukur because dalam rangkaian kita semakin berkembang, ramai yang sudah dapat 5cc semakin ramai. Oh, bukan anak cucu cicit apa cuit lah apa banyak sampai I tak tahu berapa generation lah banyak sangat. Okay, dan memang kita jenis orang yang ubah ya, yang betul cepat ubah dan kita tambah nilai kepada orang ramai dekat luar. So dengan apa yang kita buat selama ini, so I nak share, you boleh nampak ini sales chart kita tau. So you boleh tengok walaupun COVID-19 datang, so dalam bulan March, April, May you tengok sales kita makin bertambah. Nampak tak? So makin bertambah. So sampai Mei Sifu sudah capai sales yang paling tinggi sepanjang tahun ini. So I pun tak sangka boleh sampai itu tahap sangat tinggi. Itu sebab I nak cakap jangan jangan rasa sendiri ditewas oleh ini COVID. So sebenarnya kita boleh mengatasi segala cabaran kalau kita mau. So Sifu pun akan share apa rahsia dia, apa cara dia, macam mana kita boleh mengatasi semua cabaran ini. Okay? Dan yang last teppanyaki untuk yang tak masuk teppanyaki memang you rugi besar lah. Yang masuk last topik kita ada sentuh tentang ubah, tentang change. Okay, kita tahu apa penyakit yang buatkan kita susah nak ubah. Kita tahu apa segala perubahan adalah bermula dengan diri. Dan kita tahu bila kita sanggup memikul tanggungjawab yang tinggi, so result yang kita akan dapat akan semakin tinggi. So itu adalah topik tentang change, ubah yang last teppanyaki. So hari ini Sifu nak share yang satu lagi, okay, adalah tentang cipta nilai. So selepas kita ubah, okay, actually kita boleh cipta nilai. Maksudnya? Okay, kita boleh cipta nilai. So cipta nilai sini kita pun kena tahu macam mana kita boleh cipta nilai. First adalah kita mesti kena tahu apakah penyakit. Okay, apakah kita cakap apakah penyakit yang menyebabkan kita tidak dapat cipta nilai. So sebenarnya okay, kita kena tahu dulu sebenarnya semua orang, semua benda dia ada nilai masing-masing. Okay, semua benda pun ada. Itu sebab kita kena cipta tau. Kita kena kita kena bekerja sama. Kadang kalau kita kena kerja sama, baru kita boleh nampak nilai dia akan ganda. Okay, contoh macam COVID-19. So COVID-19 ni tengok. Kenapa kita make case susah dia nak berhenti. Susah you tengok tiap-tiap hari pun ada kes baru masuk, walaupun kita lockdown pun masih ada kes yang baru kita jumpa. Because kenapa? Because orang tak kerja sama. So kita cakap mau SOP dia orang tak nak ikut. Kita cakap jangan kumpul dia orang kumpul. You faham tak? Itu sebab bila ramai orang antara kita tak nak kerja sama, memang nilai susah nak cipta. Kita susah mau cipta itu nilai. Itu sebab kita tak dapat stop itu COVID-19. Itu yang sebab yang paling penting. So yang penting kalau kita nak dapat nilai yang besar, actually kita kena kongsi lebih tau. Kita kena kongsi, share dengan kawan kita. Jangan kita cakap jangan ketekut emo. Bila you ketekut, you tak mau share, okay, itu dunia pun jadi lemah. Dia takkan maju tau. Because ramai semua simpan, semua pentingkan diri saja, tak mau share, you faham tak? Itu dunia akan jadi lambat. Orang kita pun susah mau maju. Itu yang nilai dia. Okay. So sekarang Sifu nak cakap tentang penyakit. So penyakit dia yang pertama, yang menghalang kita cipta nilai adalah apa? Itu Sifu pernah cakap dulu. Itu penyakit kepala besar. Okay? Maksudnya, ada ramai orang, dia ingat dia sudah pandai. Dia ingat dia sudah pandai. Itu sebab dia sudah berhenti tau. Dia tak boleh cipta nilai yang baru. Dia rasa dia semua sudah tahu. Bila kita nak ajar dia cakap, oh, I sudah tahu. Ini I sudah tahu. Ini 10 tahun dulu I sudah tahu. You faham tak? Itu kepala sudah jadi besar. Bila you kepala sudah jadi besar, okay, you tak boleh terima apa-apa. You tak boleh cipta apa-apa.
Dan you rasa apa yang you rasa betul, you rasa itu mesti betul. Itu sebab you akan buatkan ramai orang terpaksa ikut kamu. Itu problem yang pertama. You susah mau cipta nilai. So, penyakit nombor 2 adalah itu penyakit apa? Penyakit senang dijangka. Maksudnya, kalau you jenis orang yang sudah memang kita sudah tahu lah, you biasa kalau naik pentas, you sentiasa buat goal setting itu buat suka-suka saja. Cakap untuk fun, maksud tak? Dia naik atas, dia cakap, goal setting, I mau capai CBM level 3, I mau capai GLT. Tapi you tengok dia tak buat dia. Dia hanya cakap for fun saja, you faham tak? Itu adalah jenis dia cakap penyakit senang dijangka. Orang jenis ini pun sama, dia susah nak tambah nilai. Dia susah nak cipta nilai because dia suka buat kerja yang untuk fun saja. Faham tak? Cakap tapi tak action. Cakap tapi tak buat. So ini pun penyakit yang halang kita untuk cipta nilai. So penyakit nombor 3 adalah orang yang suka apa? Orang yang suka cari apa? Cari itu fast money. Dia suka drama tau. Dia suka drama sangat. Dia mau sekejap dalam satu masa singkat dia mau jadi kaya, sangat kaya. Macam itu sebab ada orang pergi judi. Dia pergi judi, dia nak beli loteri, dia rasa dia boleh cepat kena itu first prize, boleh dapat berjuta-juta, faham tak? Ini pun itu drama lah, kita cakap drama. Ada juga yang pergi main buat money game. Dia pergi join itu apa scheme labur wang, dia ingat dia nak kaya cepat. Itu pun satu penyakit. Orang dia tak mau cipta nilai. Because dia mau cepat. Dia tak usaha, dia tak mau usaha tapi dia mau cepat. Itu 3 penyakit. Okay? First, penyakit kepala besar. Nombor 2, penyakit senang dijangka. Dia suka-suka dia buat something tapi dia cakap something tapi dia tak buat. So nombor 3 adalah dia suka cari drama. Dia mau benda yang cepat. Itu penyakit dia. So di sini okay. So selepas kita tahu penyakit ini, so kita kena elakkan diri daripada penyakit ini. So you jangan ulang benda ini. Jangan jadi kepala besar, jangan suka-suka cakap tapi tak buat. Itu satu teladan yang amat terbaik. Okay? Dan juga jangan pergi cari shortcut. Pergi buat money game ke itu. Itu adalah penyakit. So nombor 2 si pun nak cerita di sini adalah kepercayaan dan dipercayai. So ini sangat penting tau. Kita dalam satu kumpulan, contoh dalam kumpulan ini, kita mesti kena saling percaya satu sama lain. So, you first thing, you mau percaya orang. Kemudian, you mau orang percaya you. Itu amat penting. Okay? Macam hari ini, kenapa Sifu boleh cipta nilai? Okay, you cuba bayang, Sifu hari ini, Sifu bukan saja seorang usahawan. Sifu juga seorang pelabur. Okay? Sifu melabur banyak harta Sifu ada. You tahu tak? So, dari segi usaha, usahawan, Sifu kenapa boleh jadi satu usahawan yang cemerlang? Because apa kita buat okay? First kita percaya. Kita percaya orang kita. Nombor 2, kita dipercayai. So bila satu kumpulan, you ada dalam satu kumpulan yang saling percaya satu sama lain, okay? Memang itu akan cipta nilai yang besar. Okay? Nilai yang sangat besar dan kita boleh kumpul banyak rezeki. Dan sebagai seorang pelabur pun sama. Kenapa Sifu boleh dapat beli banyak harta? Okay? Because Sifu ada kepercayaan. Lagipun Sifu dipercayai. Okay? Bank kalau contoh you pergi bank. Okay? Kenapa bank dia pinjam kamu wang? You cuba bayang. You mau beli rumah, you mau beli kereta, you mau beli harta. Okay? Bank pinjam you. Kenapa dia pinjam you? Because you jenis orang yang dipercayai. Kalau you jenis orang yang yang tidak dipercayai, mana satu bank mau pinjam wang sama kamu? Betul tak? Okay? Bila you tengok satu orang, bank suka saja. Tengok dia sangat suka, mau call dia, mau itu wang semua mau bagi dia. Bagi. Kenapa? Because dia jenis orang yang dipercayai. That's why you sebagai satu insan, you mau jadi satu insan yang berguna, ingat, kalau you pernah pinjam duit orang lain, you kena pulangkan. Jangan pinjam orang punya wang you tak mau pulang. Okay, kalau buat kerja ini, okay, you akan hilang kepercayaan. Faham tak? Orang tak akan percaya kamu lagi. Okay, itu sebab Sifu nak you orang jaga.
You mau cipta nilai, you kena jaga anda sendiri tau. Jaga you punya apa kita panggil you punya sikap, you punya akhlak, semua kena jaga. You tak jaga, okay, you senang hilang kepercayaan. You hilang, orang tak percaya you susah mau cipta nilai. Okay, itu nombor 2. So nombor 3, okay, last kali kita nak cipta nilai, kita mesti kena bekerja sama. Bekerja sama untuk apa? Untuk win-win. Untuk semua orang menang. Kita tak boleh kerja sama. I tak boleh kerja sama dengan contoh. I kerja sama dengan ustaz. I menang saja. Sifu menang tapi ustaz kalah. Okay? Kalau jenis kerja sama macam ini dia tak boleh cipta nilai. Faham tak? You menang satu menang, satu pihak kalah. Macam mana you cipta nilai? Betul tak? You curi nilai. Itu kita panggil curi nilai. Bukan cipta nilai. Faham tak? Orang kalah, you menang. Itu curi nilai. Okay? Bukan cipta nilai. So, kalau kita nak kerja sama, first thing, okay? First thing, kita mesti kena ada satu misi, satu mission yang sangat terang. Sangat jelas, sangat jelas punya misi. Okay? Kenapa kita dalam Forever? Contohlah, kenapa kita dalam Forever? Okay? Because kami semua di sini ada mission yang sama. Okay? Kita ada mission yang sama. Kita nak tolong ramai orang dapat kesihatan, kekayaan, dan kebebasan. Okay? Dari segi sihat, wang, dan juga masa. Kita kasih ramai orang cari balik ini 3 benda yang paling penting dalam kita hidup. Itu adalah mission kita. Itu sebab bila kita ada mission yang sama, kita akan sama-sama datang. Kita akan masuk dalam kumpulan yang sama. Kita jual apa? Kita jual mission yang sama. Itu sangat penting. Itu kerjasama mesti kena ada mission. Kalau tak ada mission, susah. You kerja untuk you sendiri. I kerja untuk I sendiri. Kita tak boleh kerja sama. Faham tak? So itu first one. Second one, kita kena kombinasi. Komunikasi yang sangat kita cakap bergerak. Contoh teppanyaki. Kenapa kita mau buat teppanyaki? Because bila kita ada teppanyaki meeting, kita ada peluang untuk komunikasi. Okay? Dulu Sifu susah. Because dulu Sifu tak pernah fikir online. Sifu fikir offline. Mau jumpa orang KT, kena pergi KT. Mau jumpa orang Sabah, kena pergi Sabah. Mau jumpa orang Johor, kena pergi Johor. Mau jumpa Penang, pergi Penang. Itu yang menghalang kita. Okay? Tapi bila kita sudah faham, bila COVID-19, itu sebab Sifu bersyukur COVID-19 bukan saja sihat. Okay? Kita juga bersyukur because COVID-19, dia sudah ubah ini dunia. Dia bagi kita nampak peluang dari offline ke online. Itu sebab kita sekarang kita boleh berkomunikasi lebih kerap. So bila komunikasi lebih kerap, kita boleh pastikan downline kita alignment dia betul. Dia takkan lari tau. Dia takkan salah lari ke tempat lain. Faham tak? Macam kita nak pergi bulan. You mesti sampai bulan. Tak boleh nanti sampai ke matahari. Mati. Kalau salah tempat pergi. Betul tak? So, bila kita ada komunikasi yang lebih kerap, okay, maksudnya, kita boleh cek satu sama lain. Sama ada you betul ke, tak betul ke, you ada salah ke, bila you dengar sharing, you tahu, you atas lantasan yang betul. Itu adalah yang kedua. Okay, yang kedua, kerjasama kita kena misi yang sangat jelas. Nombor 2 adalah komunikasi yang sangat kerap. So last kali adalah kita mesti kena ada sedikit, bukan banyak. Mesti ada sedikit kita cakap tegas. Tegas. Kenapa? Because kalau Sifu bukan jenis orang yang tegas, yang kita maksudnya kita kena marah sikit. Kadang-kadang you jangan salah faham tau. You jangan salah faham. Kita marah downline ke, kita marah anak buah ke, okay, because kita nak anak buah kita baik. Bukan suka-suka kita marah. You faham tak? Kita marah because kita demi satu tim yang lebih hebat. Faham tak? Kita mau win-win. Kalau kita sudah nampak you tak betul. Okay? Tapi kita senyap saja. Kita senyap saja, you akan semakin pergi. Tak tahu pergi mana. Itu alignment. Tak tahu sampai mana. Sampai bawa satu tim, tak tahu pergi mana lah. Ibu pun tak tahu sudah pergi mana. Itu sebab, macam mana pun, kita perlu sedikit. Mesti kena ada sedikit marah, tak apa. Okay, kita cakap itu sederhana lah. Kemarahan sikit, tegas sikit. Because Sifu percaya, bila satu mentor,
yang tegas, yang ada marah sikit, okey, dia akan boleh lahirkan anak buah yang cemerlang. Kalau you tak tegas sangat, you tak marah sikit, dia susah nak jadi anak buah yang cemerlang, susah. Okay? You mau dengar apa yang suka Sifu boleh cakap tiap-tiap hari. Ui, bagus, bagus, bagus. Tapi Sifu tahu ini takkan bawa you bagaimana. Tapi kalau you buat salah, kita kena kasih putar balik. Kena cakap, marah sikit. Kalau dia tak dengar, kita marah sikit. Because bila you pukul marah sikit, baru dia boleh masuk dia punya otak tau. Dia tak akan masuk sini, keluar sini. Dia akan masuk otak dia. Macam Sifu sentiasa cakap, ambil kayu, pukul kepala dia. Bila dia jatuh dalam penyakit selesa, penyakit kepala besar, kita pukul sikit. Supaya kenapa? Supaya dia sedar. Itu yang penting. So, untuk kerjasama, untuk win-win, okay, ingat tak? 3 benda. Okay, first, misi yang jelas. Okay, nombor 2, komunikasi yang kerap. Okay, nombor 3, kita mesti kena tegas, kena ada marah sikit. Okay, demi kebaikan satu tim. So, hari ini sharing Sifu sampai sini. So, harap semua dapat manfaat dari sharing Sifu hari ini. Bagaimana untuk cipta nilai untuk diri kamu sendiri juga untuk tim kamu semua. Okay?